Abang boleh tutup ke kipas? Kipas. Kipas. Abang betul ke abang live dekat FB? Dekat page ke dekat FB? Sudah semua. Memang. Berapa lambat sangat ni? Aku baca. Betul tak? Dekat FB. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. 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 440. Serius? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Masya Allah, terlebih dahulu saya ingin mohon maaf pagi tadi kuliah Riyadhus Shalihin tidak dapat diadakan. Saya kurang sihat tuan-puan sekalian. Mata berpinar, kemudian kepala berpusing, macam itulah. Ada ketikanya saya akan dalam sebulan tu ada beberapa kali saya akan sakit macam tu. Bukanlah sakit kan, ujian macam tu. Jadi mata kita tu tak nampak, macam berpinar. Lepas tu dia akan seranglah, dia akan sakit. Biasanya kepala sebelah kiri. Jadi saya cuba juga tapi tak mampu. Dan sebenarnya sekarang pun saya masih menahan sakit. Sakit kepala tu belum hilang. Dan mata pun belum jelas. Bukan belum jelas sampai tak nampak tuan-puan sekalian. Dia macam mana ya? Dia macam berpinar-pinar sikit. Macam tu. Jadi, insya-Allah saya akan cuba berusaha untuk menyampaikan sebaik mungkin. Dan penganjur ini adalah penganjur yang sangat sabar sebenarnya. Subhanallah. Sebuah sekolah yang istimewa. Sebenarnya program dengan sekolah ni pada minggu lepas ya Ustaz. Kemudian masa tu pun saya kurang sihat. Lalu dalam masa beberapa jam sebelum, pihak sekolah ni Masya Allah, Alhamdulillah sangatlah baik. Walaupun dah saat akhir, mereka boleh menerima bila kita terpaksa tangguh. Jadi bila saya tengok, bila saya tanya PA, penganjur waktu ni siapa? Oh, sekolah yang dibatalkan, yang ditangguhkan daripada minggu lepas. Jadi saya memang tak sanggup lagi nak tangguhkan lagi tuan-puan sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat.
mudah-mudahan apa yang bakal kita kongsikan ini perkara yang akan memberikan kekuatan untuk kita berhijrah, kekuatan untuk kita berubah, kekuatan untuk kita berani menghadapi apa jua ujian dan cabaran, ketakutan akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-puan sekalian, sebelum kita teruskan majlis ilmu kita, masya-Allah, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Kemudian kita terus sambung dengan 10 ayat terawal sahaja surah Al-Kahfi. Subhanallah, saya rasa sayang sebab biasa pagi-pagi tadi kita baca 10 ayat awal, tapi sebab kita tak baca, jadi kita baca ya, kita baca 10 ayat awal sahaja. Itu yang paling sahih lah, keselamatan daripada fitnah Dajjal. Okey, kita mula dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah 10 ayat terawal surah Al-Kahfi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya kita baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu makhraja. Minta maaf. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Asmaul Husna ya, muslimin muslimat. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat dimata Allah sekalian. Kita mulakan dengan Al-Kahfi 10 ayat terawal. Sabda Nabi SAW, barang siapa menghafal, beramal, membaca 10 ayat surah Al-Kahfi ini akan dilindungi, akan selamat daripada fitnah Dajjal. Manakala Asmaul Husna pula, Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih tuan-puan sekalian, barang siapa, bagi Allah ada 99 nama. Ada 99 nama, 100 kurang 1, 99 lah. Wa man ahsaha, barang siapa yang membacanya, barang siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk syurga. Sebab itu tuan-puan sekalian, pagi-pagi kuliah Riyadhus Shalihin itu kita mula dengan surah Al-Kahfi 10 ayat awal sampai akhir dan juga Asmaul Husna. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir. Kalau di FB di page ni lebih kurang dalam 1,700 sekarang. Saya insya-Allah harap-harap boleh sampai 2,000 kehadiran. Boleh ajak dan share lagi perkongsian kita ni. Campur dengan IG lebih kurang dalam campur dua ni lebih kurang dalam 2,500. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya sebut sekali lagi, kalau nampak macam mata saya macam bukan pejam celek. Saya kurang sihat, sakit kepala yang agak kuat sebelah kiri, masih belum hilang. Dia macam berdenyut kuat. Lepas tu mata saya ni macam berpina-pina sikit. Tapi boleh, tak ada masalah, boleh bercakap insya-Allah. Itu antara asbab pagi tadi saya tak dapat untuk kuliah Riyadhus Shalihin. Jadi kadang-kadang dalam satu bulan saya akan ada situasi yang begini. Masya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, tajuk kita pada pagi ini, alhamdulillah, iaitu hikmah dalam hijrah. Okey, tajuk kita hikmah hijrah dalam kehidupan. Masya-Allah. Penganjur adalah Sekolah Menengah Agama Al-Hidayah Kuala Kurau, Perak. Terima kasih banyak kepada Sekolah Menengah Agama Al-Hidayah. Saya ucap terima kasih sebab memaafkan saya di atas pembatalan pada minggu lepas. Kemudian terima kasih kerana sabar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama. Di dunia kita bersama, mudah-mudahan di syurga Allah pun kita akan bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang dimuliakan, yang dihormati Tuan Haji Muhammad Azhar bin Abu Bakar selaku Pengetua SABK Al-Hidayah. Seterusnya Tuan Haji Abu Samah bin Hassan selaku Penolong Kanan Pentadbiran SABK Al-Hidayah.
Sedap nama sekolah Al-Hidayah, Masya Allah. Sedapnya nama petunjuk, Masya Allah. Okey, seterusnya Encik Muhammad Nazruddin bin Abdul Rashid selaku penolong kanan hal ehwal murid SABK Al-Hidayah. Guru-guru unit Syasyiah unggul murid sumur SABK Al-Hidayah. Guru-guru SABK Al-Hidayah. Seterusnya ibu bapa yang menghantarkan anak ke sekolah agama Al-Hidayah ini. Seterusnya muslimi-muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah, para guru kan semualah yang berada bersama dengan institusi agama kan, tempat pendidikan yang membentuk generasi sekarang dan generasi akan datang. Subhanallah tuan-puan sekalian, untuk makluman sekolah menengah agama Al-Hidayah ini sangat memerlukan bantuan keuangan daripada kita. Permohonan kutipan dana sumbangan untuk program sumur Al-Hidayah, iaitu program yang melibatkan program-program peningkatan syahsiah dan juga kebajikan pelajar. Jadi, tuan-puan sekalian, boleh lihat pada ruangan komen, kita ada kongsikan maklumat. Maklumat untuk memberikan sumbangan. Ataupun ada nombor telefon tak? Boleh tak cari nombor telefon? Sini tak ada. Sini dekat pada saya ni tak ada maklumat akaun, tak ada maklumat nombor telefon untuk dihubungi. Sebab kadang-kadang tuan-puan sekalian, ramai yang penganjur ni, ramai penyumbang, dia suka telefon. Dia nak tanya, dia nak confirmkan kan, dalam keadaan situasi sekarang lah, dia nak sahkan. Jadi elok sebenarnya kita kongsikan nombor telefon pihak penganjur, sebab penganjur mengharapkan sumbangan daripada kita untuk kelangsungan kan pelbagai program-program agama, syakhsiah pembinaan, mungkin ada wakaf untuk membina apa-apa dalam kawasan sekolah, wallahu alam. Jadi boleh ya, selepas ini saya mohon, sebab kita buat live direct, sepatutnya tim dah sediakan awal-awal maklumat untuk menyumbang, ataupun boleh tulis sekali dekat ni, Ustazah boleh bacakan terus nombor telefon. Macam itulah tuan-puan sekalian. Baiklah, tajuk kita ialah berkenaan dengan hijrah. Sebelum itu tuan-puan sekalian, mari sama-sama kita Ustaz, kita pergi dekat ni. Okey. Kita pergi dekat whiteboard ya. Tuan-puan sekalian, kita akan pergi ke whiteboard. Ustaz nak yang sana. Nak apa tu nama? InsyaAllah biasanya kalau saya ceramah saya akan makin sihat. Kalau saya tak larat saya akan duduk. Okey. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, hijrah. Hijrah. Dari sudut bahasa, maksudnya adalah perpindahan. Dari sudut bahasa. Masya Allah. Ada lagi maksud hijrah dari sudut yang bahasa tu, dan maksud hijrah ada banyak. Tetapi antaranya tuan-puan sekalian, maksud hijrah adalah perpindahan. Okey. Minta maaf ya kalau ada bunyi bising tu, sebab ada construction sikit. Okey, okey dah tu Ustaz. Okey, Masya Allah. Hijrah, perpindahan. Kita tuan-puan sekalian sentiasa berpindah. Sentiasa berpindah. Okey, kalau kita tulis daripada sini kan. Allahu Akbar.
kita berpindah daripada alam, daripada alam mana? Alam roh. Subhanallah. Berapa lama kita berada di alam roh? Subhanallah. Ketika ada sebagian ulama mengatakan kita berada di alam roh 30 tahun. Tapi sebahagiannya tidak ada menyebutkan berapa lama tempoh kita berada di alam roh, tuan-puan sekalian. Kemudian kita berpindah ke alam mana? Ke alam mana Ustaz? Alam rahim. Lebih kurang anggaran 9 bulan 10 hari. Subhanallah. Masya Allah, ketika berpindah ke alam rahim, apabila umur kita dalam kandungan ibu, subhanallah, ketika kandungan ibu masuk 90 hari ya, 3 bulan ke 4 bulan ya, kita ditiupkan roh. Ketika di alam rahim, saya tak ingatlah, 3 bulan rasanya. Cuba Ustaz cek 3 bulan kita ditiupkan roh ke dalam jasad yang Allah ciptakan tu. Ditiupkan roh. Masya Allah. Ketika di alam rahim juga, kita dicatat 4 perkara. 4 bulan. 4 bulan. 120 hari. 4 bulan. Kita ditiupkan roh. Ini proses perjalanan hidup kita, tuan-puan sekalian. Kita dah bermula daripada alam roh, kemudian ke alam rahim. Subhanallah. Di alam rahim, yang terpilih tempat adalah wanita. Allah berikan rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Kasih sayang Allah, Allah jatuhkan ke dalam tubuh badan wanita, yang mana rahim hanya ada dalam badan wanita. Badan wanita, badan ibu kita, kalau berbanding dari segi kekuatan fizikal, tuan-puan sekalian, kalau kita fikir pasal kekuatan fizikal, lelaki lebih kuat fizikalnya, lebih gagah, lebih perkasa berbanding perempuan. Cubalah lawan tumbuk. Kalau perempuan tu ahli gusti lain lah. Lawan tumbuk ke, lawan apa ke, memang Allah ciptakan tenaga lelaki lebih daripada tenaga perempuan. Kalau lawan tumbuk pun perempuan dengan perempuan je lah, kalau dia sama-sama taekwondo contoh. Tapi kalau taekwondo perempuan lawan taekwondo lelaki pun memang lain. Allah memang ciptakan lelaki dari segi tulang, dari segi kekuatan dia. Tapi kenapa Allah memilih rahim untuk berada di dalam tubuh badan wanita yang lebih lemah daripada lelaki? Kerana kekuatan untuk mengandung, melahirkan, ia bukan hanya sekadar memerlukan kekuatan fizikal, tetapi kekuatan emosi, kekuatan kasih sayang. Dan ibu-ibu yang melahirkan kita, dia dalam keadaan lemah. Sebab itu Allah berfirman, Allah sebut, ibu-ibu yang mengandung melahirkan, dia lemah dan lemah. 2 kali Allah ulang perkataan lemah tu banyak. Mengandung dah lemah, melahirkan lemah, sakit. Dan kesan melahirkan tu masa lama. Menyusu pun sakit, penat, sakit badan, sakit belakang, sakit bahagian payudara dan sebagainya. Subhanallah. Pengorbanan ibu kita. Dan kerana kekuatan kasih sayang seorang ibu ini, dia sanggup melalui sakit itu berkali ganda, tuan-puan sekalian. Saya nak gambarkan proses hijrah yang kita lalui daripada alam roh ke alam rahim. Ia melibatkan ramai orang. Ia melibatkan ramai orang, bukan kita seorang-seorang. Ketika kita dalam perut ibu, si ayah cari rezeki untuk beri makan kepada ibu. Si ayah mungkin ada urut, ibu berkorban. Kemudian siapa lagi yang bersama dengan ibu? Mungkin kawan-kawan yang support, mungkin ibu ayah. Mungkin ialah doktor, ubat, pemakanan. Masya Allah. Subhanallah. Maksudnya proses kita berada dalam perut ibu itu melibatkan ramai orang sehingga kita keluar daripada perut ibu. Kita dalam tempoh selepas 4 bulan ditiupkan roh dan kita dicatat, Masya Allah, 4 perkara ketika kita dalam kandungan. Dicatatkan oleh Allah apa dia? Kita dicatatkan tentang bab rezeki. Kemudian yang kedua tentang ajal kita.
Kemudian yang ketiga, tentang amalan kita. Kemudian tentang nasib kita. Masya Allah. Nasib kita sama ada nasib ataupun kesudahan. Tuan-tuan puan sekalian, ini bila sebut pasal rezeki, ajal, kemudian amalan, kemudian pasal nasib atau kesudahan, ajal adalah kita panggil qada. Qada mubram, yang tidak boleh diubah. Tapi yang ini qada mu'allaq, rezeki boleh berubah. Sama juga dengan amalan, nasib, kesudahan juga. Subhanallah. Walaupun di alam rahim telah dicatat dah perjalanan hidup kita, bab rezeki kita, bab ajal kita, bab amalan kita, bab nasib ataupun kesudahan kita. Tuan-tuan sekalian, namun kita tahu qada ni ada dua. Qada mu'allaq ataupun qada ikhtiyari. Ataupun kita panggil ketentuan Allah yang bergantung mu'allaq ni. Yang tergantung ataupun yang ikhtiar, dengan ikhtiar manusia. Kenapa Ustaz okey tak? Kemudian qada mubram, iaitu tidak boleh diubah tentang ajal kita. Iaitu lagi amalan kita juga mu'allaq. Kita panggil qada mu'allaq. Ini pun juga qada mu'allaq. Jadi sangat penting perjalanan kita ketika di alam rahim kepada ibu-ibu yang mengandung. Masya Allah. Bagaimana amalan ibu mengandung mempengaruhi perjalanan anak ini seterusnya. Masya Allah. Ibu-ibu ketika mengandung banyakkan zikir, banyakkan baca Al-Quran, jaga lidah, jaga makanan, jaga apa yang dilihat, jaga apa yang didengar. Subhanallah, ia sangat mempengaruhi pembentukan jiwa anak ni walaupun di dalam alam rahim. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita berpindah lagi. Setelah cukup 9 bulan 10 hari kita berpindah ke alam dunia lah tuan-tuan sekalian. Kita berpindah ke alam dunia. Masya Allah. Ini alam yang sedang kita ada sekarang. Yang sedang kita berada sekarang iaitu alam dunia tuan-tuan sekalian. Kemudian bermulalah perjalanan kita di alam dunia. Kita berada di alam apa? Alam bayi. Kemudian kita pindah lagi ke alam apa? Alam kanak-kanak. Kemudian kita pindah lagi ke alam remaja. Kemudian kita pindah lagi. Maksudnya nampak tak? Kita sentiasa berhijrah tuan-tuan sekalian. Kita sentiasa berpindah. Bukan masa saja, perpindahan terlibat segala-galanya. Kita berpindah tempat juga. Daripada perut ibu ke dunia. Lepas tu ke alam bayi, kita mungkin sebelum itu ketika bayi, di mana tempat kita sebagai bayi. Kemudian alam kanak-kanak, kita kita akan berpindah dah mula masuk sekolah. Kan pasal alam remaja. Kemudian kita pergi ke alam dewasa, tuan-puan sekalian. Lepas alam dewasa, kita pergi kepada alam tua kan. Lepas tu, ada lagi tuan-puan sekalian. Alam tua bangka. Okey, lepas tu kita akan pergi kepada alam barzah. Kemudian kita akan pergi ke alam apa? Alam akhirat. Ketika berada di alam akhirat, ini ada banyak proses. Kan? Menunggu giliran. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, tempoh menunggu giliran ni nak dihisap 50k tahun, 50,000 tahun. Okey. Kemudian alam akhirat menunggu giliran, kemudian kita akan berada di mizan. Mizan ni tempat timbangan. Kan? Mizan tempat timbangan. Masya Allah. Bila dah timbang melalui proses timbangan, masa itulah akan berpecah dua. Masa inilah akan berpecah dua. Kita akan meniti titian sirat. Berpecah dua, sama ada syurga ataupun neraka. Masya Allah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, kita dah melepasi alam roh. Ketika di alam roh, digambarkan ia satu alam yang mana seluruh manusia, seluruh roh
mentaati Allah, tidak obey, tidak rebel. Maksudnya semuanya taat kepada Allah, muliakan Allah, kemudian berpindah ke alam rahim. Seluruh manusia yang berada di alam rahim pun sama. Cuba tengok cara duduk baby dalam perut, kadang-kadang sujud kan. Masa ini semuanya masih lagi memuji Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan, berbagai janji yang dibuat di alam roh untuk mentaati perintah Allah dan sebagainya. Subhanallah. Kemudian kita berpindah, kita lahir ke alam dunia. Kita meniti satu-satu. Alam bayi. Ketika alam bayi, Allah bagi kita pelbagai kemampuan lah. Daripada tak mampu apa-apa, bila lahir tu, sikit-sikit Allah bagi pada kita. Sikit-sikit. Daripada tak menentang, kita dah boleh niarap. Masya Allah. Kemudian kita dah boleh merangkak lama-lama. Kemudian kita boleh jalan dah sikit-sikit. Ini kita dah boleh lari, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Kan, kita dah boleh jalan dah sikit-sikit ni. Ni apa ni saya tulis? Oh, merangkak. Ini dah alam kanak-kanak dah boleh cakap dah. Boleh cakap lancar dah, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Kemudian banyak main. Sebagaimana kita berpindah daripada alam, Allah beri pun kemampuan yang berbeza. Masuk alam remaja, okey, kita semakin cekap dah semua benda. Masuk alam dewasa. Tuan-puan sekalian, yang saya nak mention ialah, subhanallah, ketika di alam bayi, dalam keadaan kita sangat terbatas untuk melakukan. Ketika kita alam bayi, kita sangat terbatas. Kita tak boleh nak jalan jauh pun. Kita tak boleh nak cakap banyak pun, tuan-puan sekalian. Kita tak boleh nak buat perkara apa pun. Tak reti lagi nak buka phone semua. Tapi ketika di alam bayi inilah kita tidak ada apa-apa dosa, tuan-puan sekalian. Ketika kita tidak berdaya, bayi mana ada daya. Kalau nak pergi mana-mana, mak angkat. Nak makan pun tak reti lagi sendiri. Mesti kena mak yang bagi susu. Ayah ke bagi nestem. Inilah alam bayi ni, kita kata alam yang mana kita tidak ada daya dan tidak ada upaya. Tak boleh nak fikir lagi. Kalau nampak ular pun tak tahu ular tu bahaya. Kalau alam bayi, kalau ular masuk rumah mungkin dia main kot. Kalau dia nampak singa depan pun dia ingat itu pet kot. Nak kata ini waktunya kita jahil. Tapi kita tak ada dosa apa-apa. Masya Allah. Berpindahlah kita hijrah ke alam kanak-kanak. Masa ni pun fikiran kita bak main, bak seronok, bak gembira. Allah bagi kita peluang untuk menikmati alam kanak-kanak. Dan tolong kepada ibu ayah, raikan anak kita, para guru, anak kita yang masih kanak-kanak. Mereka itu alamnya Allah sendiri beri peluang untuk mereka bermain. Untuk mereka berfantasi. Kan? Jangan bebankan alam kanak-kanak dengan satu bebanan seperti mana alam remaja. Diberi tugas yang berat. Bila mereka sepah, dimarah seperti orang dewasa. Bila mereka kurang disiplin, kita marah macam orang dewasa. Tak, ini alam kanak-kanak. Mereka masih lagi mencuba itu, mencuba ini. Mereka masih lagi tak boleh nak ada satu disiplin yang tinggi sebagaimana alam remaja ataupun alam dewasa. Subhanallah. Kalau kita baca kisah bagaimana Rasulullah menyantuni Aisyah sendiri pun, pernah satu ketika ni cerita yang sahih. Aisyah sedang main dengan kawan dia. Lepas tu tiba-tiba Rasulullah balik. Kawan Aisyah ni terus bersembunyi. Rasulullah balik rumah, kawan Aisyah bersembunyi. Sebab apa? Dia takut Rasulullah. Kawan Aisyah rakan sebaya lah ni. Kan dia datang macam anak kita lah. Kadang-kadang kawan datang. Masya Allah. Kawan pada Aisyah ni dia pergi menyorok. Sebab apa? Dia takut kena marah dengan Rasulullah. Sebab apa? Ajak isteri Rasulullah ni main. Main macam budak-budak. Rasulullah tahu yang ada kawan Aisyah dalam rumah tu. Rasulullah pun panggil. Keluarlah kamu. Dan bermainlah. Masya Allah. Subhanallah. Nabi suruh Aisyah main. Main. Bukan peli. Mainlah. Dah ada bini orang tak sedar lagi nak main. Itu contohlah kan. Tak. Rasulullah SAW raikan. Rasulullah kata bermainlah. Mainlah kamu dengan Aisyah. Subhanallah. Pernah satu ketika, tuan-puan sekalian, Rasulullah melihat ada kanak-kanak sedang bermain. Rasulullah SAW bila tengok kanak-kanak, Rasulullah suka buat apa? Rasulullah suka depakan tangan. Dan kanak-kanak akan berlari kepada Rasulullah untuk peluk. Oh bayangkan, Rasulullah sangat penuh penyayang. Ibu-ibu, ayah-ayah kalau balik kerja, ada anak-anak kecil, buat apa?
Kalau Rasulullah dengan anak kecil, dengan anak orang lain pun kanak-kanak, Rasulullah depakan tangan. Lepas tu kanak-kanak ni akan berlari. Siapa yang akan dapat pergi dulu. Jadi agak-agak kita kalau balik kerja, depakan tangan, ada tak anak datang? Kalau anak tak datang, something wrong. Kita kata Assalamualaikum, kita depa tangan. Oh, anak pun berlari, kita pun peluk. Itu sunnah Nabi. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Nabi SAW satu ketika dia tengok kanak-kanak sedang main, Nabi duduk. Nabi duduk melihat dan meraihkan. Macam, walaupun Nabi tak main sama kanak-kanak, bila ada orang dewasa tengok kanak-kanak, maksudnya dia mengiktiraf dan meraihkan kanak-kanak main. Bukan Nabi panggil, okey main sini dengan tazkirah ke, main sini gini-gini, tak. Nabi biar, Nabi tengok kanak-kanak sedang bermain. Kemudian Nabi panggil pembantu. Saya tak ingatlah Zaid bin Harisah ke Anas bin Malik cerita ni. Untuk menyuruh melakukan sesuatu. Lalu sahabat Nabi yang masih juga remaja ni, dia pun pergilah buat. Dan bila dia balik, Rasulullah masih lagi duduk di situ. Maksudnya di sini, Rasulullah meluangkan masa dengan kanak-kanak dalam tempoh yang agak lama. Sahabat ni lah yang bercerita, menyuruhku melakukan sesuatu dan setelah aku pulang, Rasulullah masih lagi berada di situ. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, kita meluangkan masa dengan anak kecil itu bukan buang masa. Petang-petang kita keluar, balik rumah, layan dia main peledoh ke main. Itu bukan perkara yang buang masa. Kita tak boleh guna ayat, daripada duduk main peledoh ni, baik Umi ngaji, baik Umi zikir, baik dengan, sebab itu juga pahala, tuan-puan sekalian. Meraihkan anak, ni kita nak ceritakan. Tak apalah saya cerita macam ni walaupun bukan berkait hijrah sangat. Cuma nak menyedarkan proses hijrah kita ni, tuan-puan sekalian. Daripada alam bayi pada alam kanak-kanak, masa ni pun kita tak ada buat dosa lagi. Yang kita duk marah beria anak kita tu, yang kecil tu, pasal bersepah, pasal tak kemas bilik, pasal ni, kita nak sangat anak kita ni, 7 tahun dah disiplin teruk. Tuan-puan sekalian, anak tu bersih tau, tak ada dosa lagi. Itu waktunya mereka nak bereksperimen, nak rasa. Tapi kalau kita memaksa dia cepat ke alam remaja untuk matang, tuan-puan sekalian, bimbang dia membesar dalam keadaan rasa dengan kekerasan. Membesar dalam keadaan dia tidak cukup menikmati alam kanak-kanaknya. Dia akan beri kesanah pada emosi. Okey, lepas tu kita berpindah ke alam remaja. Ini alam yang sangat mencabar, tuan-puan sekalian. Kemudian kita berpindah ke dua. Saya nak sebut begini. Kita asalnya masa bayi tak boleh bercakap. Allah ya Hakim. Allah ya Hakim. Yang maha bijaksana. Memberikan kita kebijaksanaan. Akhirnya kita boleh sebut. Makan, minum, ibu, ayah, semuanya lah. Daripada mana ada bayi lepas lahir boleh bercakap? Tak ada. Ibu ni, ayah ni ajar satu patah. Akhirnya Allah ya Hakim, kebijaksanaan Allah berikan bayi yang tak reti apa-apa boleh bercakap. Kita kan duduk telentang je. Kalau tengok kucing, lepas je beranak, kucing dah boleh jalan tau. Tapi manusia tak. Memang duduk telentang, tak nak gerak langsung. Baby yang baru lahir, keras, lembek. Lama-lama Allah ya Matin, Allah ya Qawi. Ini nama-nama Allah Asmaul Husna. Allah yang maha teguh, memberikan keteguhan. Ini teguh, ini kuat. Subhanallah. Allah ya Salam, Allah yang maha sejahtera. Allah ya Alim, Allah ya Basir. Ini nama-nama Allah yang terlibat ni. Allah ya Basir, Allah ya Sami', Allah ya Sami'. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Banyak lagi lah. Allah ya Mu'min, Allah ya Badi', Allah ya Khaliq. Banyak lagi kalau nak senaraikan. Saya bukan nak senaraikan nama Allah semua 99 nama. Cuma saya nak sebut nama-nama Allah ini. Kalau kita tengok pada anak kita, bagaimana baby cuba panggil baru lepas lahir, panggil nama dia. Dia pusing tak? Dia tak pusing. Telinga dia belum peka lagi dengan bunyi. Mata baby pun katanya selepas berapa bulan barulah penuh boleh nampak. Cubalah kalau kita baby kecil tu kan, kita buat gini-gini, dia belum nampak lagi mata dia. Telinga pun belum jelas.
Tetapi Allah ya Sami' memberikan pendengaran yang baik kepada kita. Allah ya Basir yang maha melihat, berikan kita penglihatan yang baik. Allah yang Alim yang memiliki segala pengetahuan. Allah beri kita sedikit pengetahuan beza sakit, beza boleh tak boleh. Allah ya Salam maha sejahtera. Allah berikan kita kesihatan. Sampai sekarang kita masih hidup. Allah ya Qawi yang menguatkan tulang belulang kita. Daripada masa bayi itu tuan-puan sekalian, kita tak boleh nak buat apa-apa, akhirnya boleh berdiri. Allah kuatkan tulang belulang kita. Kemudian kita boleh berlari. Kemudian kita boleh teguh tuan-puan sekalian. Kemudian Allah ya Badi yang maha mencipta keindahan. Kan masa kecil tak bentuk lagi hidung elok apa semua, makin besar makin comel, makin indah. Allah yang Mu'min memberikan kita ketenangan. Allah ya Khaliq yang menciptakan semuanya. Namun tuan-puan sekalian, bila kita berpindah ke alam remaja, makin laju langkah kita tuan-puan sekalian, makin teguh tulang belulang kita. Ramai dengan kita yang semakin jauh dengan Allah. Allah ya Allah yang mutakalim, Allah yang maha berkata-kata, kalamullah, kata-kata Allah. Allah berikan kita kemampuan untuk berkata-kata. Bila kita dah berpindah ke alam remaja, ke alam dewasa, kita semakin kurang menggunakan kata-kata kita untuk kebaikan. Kata-kata kita untuk membaca Al-Quran, kata-kata kita untuk zikrullah, kata-kata kita untuk jalan-jalan yang Allah redha, tuan-puan sekalian. Masa kecil, kita zero, kita kosong, kita tak ada apa-apa. Tengok bayi, tengok baby sudahlah. Jalan tak boleh, cakap tak boleh, nak mata pun tak jelas, telinga pun tak jelas. Cakap tak boleh, semua tak boleh tuan-puan sekalian. Baby kalau letaklah lepas lahir di satu tempat, kalau tak adalah orang dewasa yang bantu, mati jawapannya, mati. Tapi kalau kucing tu, ibu dia tidur, walaupun lepas lahir dia dah boleh gerak tau. Dia dah boleh gerak dengan hidung dia bau cari susu mak dia. Tapi manusia Allah buat zero, kosong. Dan Allah bagi sikit. Alam kanak-kanak semakin tegap. Alam remaja, alam dewasa. Tapi ramai yang lupa bahawasanya semua itu datangnya daripada Allah. Bila nikmat, kecintaan pada dunia semakin banyak dan sebagainya, kita berpindah ke alam dewasa. Sekarang kita alam dewasa. Kita pindah kepada alam tua, tak lama lagi alam tua bangka. Okey, tua bangka ni kita boleh katakan 70 tahun ke atas lah. Okey, tua ni tuan-puan sekian 40 tahun ke atas kita dah tua. Kalau tak nak ngaku tua lagi, okeylah kita letak 50 ustazah, 40 muda lagi 50. Okey, ada jarak umur dalam ni. Tuan-puan sekalian, agak-agak kita di alam dunia berapa lama? Kita letaklah, Nabi dah sebut umur umatku sehingga 63 tahun seperti umurku. Umur Nabi 63 tahun. Kita letaklah umur kita 70 tahun. Ya Allah, hari ini tuan-puan sekalian, kita letak umur 70 tahun. Hari ini mati tak syarat tua, tak syarat sakit. Banyak sangat mati yang tiba-tiba. Kita boleh nampak kiri kanan kan, setiap hari ada je kematian yang semakin banyak jadi kebiasaan. Orang muda yang mati ramai, kalau bab bunuh diri remaja mati ramai tuan-puan sekalian. Jadi kalau kita nak letak umur kita 70 tahun, tak. Masya Allah, mungkin awal lagi tuan-puan sekalian. Mungkin masa saya pun tinggal berapa hari ataupun berapa bulan, wallahu alam tuan-puan sekalian. Tapi yang pasti kita akan mati. Lepas tu kita akan berpindah ke alam barzah. Agak-agak berapa tahun di alam barzah? Agak-agak. Ratus tahun, ribu tahun, puluh ribu tahun, ratus ribu tahun, kita tak tahu bila berlakunya kiamat. Alam akhirat, Masya Allah, sebelum pergi ke syurga, neraka, ini adalah alam yang selama-lamanya. Tapi sebelum itu berada di alam sini, alam ni kita akan hijrah ke alam akhirat ni, sementara tunggu giliran, hisab pun lama, 50,000 tahun. Kan, paling kurang, itu paling kurang, mungkin ada lebih lama, mizan, titiang sirat dan sebagainya. Masya Allah. Di antara alam-alam ini, alam roh, kemudian hijrah ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, dan sentiasa berhijrah dari alam ke alam, sekian-sekian, alam tua, alam ni. Saya nak tanya soalan, mana alam yang paling menentukan? Mana alam yang paling penting? Okey, kita tengok di alam akhirat, satu hari di akhirat menyamai berapa lama? 1000, kita tulis ginilah. Satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun dunia. Okey. Kalau kita letak kita 70 tahun, boleh tak Ustaz tolong kira? Kalau umur kita 70 tahun, agak-agak umur kita di akhirat berapa minit ataupun berapa jam?
Ustaz boleh kira tak? Kan satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun dunia. Kalau umur kita 70 tahun, agak-agak hanya beberapa minit sahaja. Ke jam? Minit. Kalau 70 tahun ni, faham tak maksud saya? Tak sampai 1 jam. Tak sampai 1 jam kita hidup di akhirat. Cuba tengok ada orang kira tak? Ada tak komen yang tolong kira? Faham tak maksud saya? Kat akhirat, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun dunia. Nak kata akhirat ni lama sangat. Jadi, dia ibarat kalau kita umur 70 tahun lah. Tapi tu tak tentu sampai 70 ni. Kalau hidup 70 tahun lah, menyamai berapa lama tempoh di akhirat. Cuba Ustaz tengok komen. Kau ada orang tulis dah kat komen. Ada mesej yang saya nak sampaikan. Encik, boleh tak Encik tengok komen? Takut ada orang dah tulis kat komen. Ada siapa boleh bagi saya? Ustaz tengok komen Ustaz. Tak tengok komen sini? Tak ada? 72 tahun 1 minit. Ada 1 minit, ada 7 minit, 7 minit. Itulah. Okey, kita letak 7 minit. Kita letak 7 minit. Tuan-puan sekalian, nilai kita hidup kalau 70 tahun di dunia yang kita rasa macam lama, yang kita rasa macam-macam kita buat, kan macam-macam kita makan, macam-macam kita boleh capai, macam-macam tempat kita boleh pergi, macam-macam kita buat. Tuan-puan sekalian, nilai hidup di akhirat hanya 7 minit. 7 minit. Saya nak tanya sebenarnya hidup di dunia ada nilai ke tak dibandingkan dengan akhirat? Tak ada nilai tuan-puan sekalian. Sebab itu dalam hadis ada yang kata 0.07 minit. James Bond. Ada yang kata saat. Okey, tak apa. Betul belaka. Cuma saya nak beri gambaran tuan-puan sekalian. Tempoh kita hidup di dunia, jika kita nak bandingkan dengan akhirat, sebenarnya tak ada nilai. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi, firman Allah kan. Firman Allah ke hadis Nabi yang sayap nyamuk tu. Hadis Nabi, sekiranya dunia ini seberat sayap nyamuk, nescaya Allah tak berikan makan dan minum kepada orang kafir. Maksudnya dunia ini Allah tak pandang pun, walaupun kita rasa dunia ni ya Allah indahnya apa semua kan, seronoknya, tapi di sisi Allah tak sampai pun seberat sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk. Subhanallah, yang kita pandang best sangat dunia ni. Kehidupan kita di dunia tuan-puan sekalian tak sampai beberapa minit dibandingkan kehidupan di akhirat. Namun kita harus faham, kehidupan yang akan menentukan kehidupan sehari 1000 tahun di akhirat dan kehidupan yang kekal abadi. Sebab itu saya suka sebutkan tuan-puan sekalian, alam mana yang paling penting dan amalan mana yang paling menentukan? Alam dunia. Alam dunia tuan-puan sekalian. Jangan salah faham pula saya kata alam dunia lebih utama daripada akhirat. Tuan-puan sekalian, walaupun dunia ini dibandingkan dengan tempoh akhirat hanya berapa saat ataupun hanya berapa minit je kita hidup di akhirat, tetapi alam dunia yang sangat pendek, inilah alam yang menentukan. Alam penentu. Alam yang sangat penting. Penentuan kehidupan kita di alam barzah macam mana? Penentuan kehidupan kita di alam akhirat macam mana? Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sekarang kita masih lagi berada di alam ini. Masih hidup kan semua ni kan? Semua ni bukan roh-roh ni, semuanya manusia yang hidup ni. Kita sedar bahawa saat ini kita masih berada di alam dunia. Alam penentu kita sebut. Penentu kepada perjalanan kekal abadi. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila kita sebut apa yang penting akhirat, yang paling utama akhirat, tak apalah apa pun, akhirat lebih utama. Orang yang sebut perkataan tu dia harus sedar. Bila dia sebut akhirat paling utama, dia tahu dia kena buat terbaik di dunia ini. Kerana betapa pentingnya akhirat, kerana itu dia sentiasa melakukan terbaik untuk dunia. Bila dia berniaga sungguh-sungguh. Dia bukan hanya melihat perniagaan untuk hidup di dunia,
tetapi untuk hidup di akhirat. Jadi hasil daripada dia berniaga, dia telah allocate siap-siap. Mana bahagian dia akan nikmati di dunia, mana bahagian dia akan nikmati di akhirat, iaitu melalui jalan sedekah. Bila dia belajar sungguh-sungguh. Sebab dia tahu bila dia belajar ni, walaupun result dia biasa, ada orang belajar tak sungguh tapi result dia luar biasa. Dia tahu apa yang dia belajar ini, kalaupun dia tak sempat nak guna di dunia, tapi dia dah dapat pahala siap-siap untuk akhirat. Bila dia jadi isteri sungguh-sungguh. Alang-alang jadi isteri betul-betul lah. Kan, jadi isteri yang baik, jadi isteri yang solehah, isteri yang rajin, isteri yang bersih, isteri yang senyum lembut, yang lemah lembut. Alang-alang jadi suami betul-betul, sungguh-sungguh. Dia tengok apa akhlak Nabi. Nabi macam mana, gini. Alang-alang dia jadi ibu yang terbaik, ibu sungguh-sungguh. Dia buat yang terbaik. Sebab ini alam penentu tuan-puan sekalian. Bagaimana perjalanan kita selepas ini, hijrah kita di alam barzah dan sebagainya. Bila jadi cikgu, dia jadi cikgu sungguh-sungguh. Dia diberi tugas untuk hiyah kelas. Dia hiyah betul-betul. Sampai orang kata, wow, berianya engkau hiyah kelas. Bukan ada pertandingan pun. Tapi dia tahu. Dia buat itu kerana dia nak melakukan sesuatu kerana Allah. Jadi dia kena sembahkan pekerjaan dia tu betul-betul sungguh-sungguh. Masya Allah tuan-puan sekalian. Saya pernah saya pergi satu tandas di satu masjid. Kawasan kampung tuan-puan sekalian. Bukan kawasan bandar, kawasan kampung. Bila saya masuk tandas, saya tengok tandas dia bersih, cantik, kemas. Saya keluar pada tandas sebab saya dijemput ceramah. Saya tanya, tandas ni siapa yang jaga? Tandas masjid tuan-puan sekalian. Siapa jaga? Dengan ada bunga-bunga kecil. Kampung tuan-puan sekalian. Saya tak sebutlah kampung apa. Jauh daripada bandar. Masuk hutan, kawasan orang-orang getah tapi ada masjid baru. Sampai bila saya cerita, saya boleh terbayang antara tandas tercantik yang saya pernah pergi. Ia bukan pada mewah tapi pada bersih dan cara dia susun atur dalam tandas, tempat kain lap, lepas tu basuh tangan, lepas tu sinki tu cantik dia buat. Lepas tu saya tanya, siapa yang jaga tandas? Lepas tu ada seorang makcik jaga tandas. Oh, memang makcik petugas jaga tandas? Tak adalah, makcik orang minta jaga tandas, makcik jaga. Makcik jaga cantik, makcik hias-hias dengan bunga-bunga, dengan dinding ni. Yelah, orang dah bagi tugas, makcik buat yang terbaik. Makcik tahu, makcik buat ni untuk Allah, kerana Allah. Makcik harap Allah suka apa yang makcik buat. Wow, saya terpukul tuan-puan. Terpukul. Makcik tu tak pukul saya tapi saya terpukul. Bila ayat dia, makcik buat, makcik harap Allah suka apa yang makcik buat. Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Itu ayat yang powerful. Bukannya ada anugerah, bukannya dia dapat anugerah pekerja cemerlang ataupun orang heboh ke apa. Tapi saya kata, ya Allah, yelah ustazah, kan nak tunjuk pada Allah, kena buat elok-elok, kena buat betul-betul. Tuan-puan sekalian, saya kira itu ayat yang sangat memberi bekas pada diri saya bila ada orang tua biasa, orang kampung. Tak dipuji, tak dikenali. Tapi saya percaya apa yang dilakukan dipuji oleh Allah. Dia dikenali oleh penduduk langit. Dipuji oleh para malaikat. Sebab apa? Dia menjaga tandas. Walaupun kita kata tandas itu tempat yang kotor, tetapi tandas rumah Allah memudahkan orang untuk melakukan ibadah, bersihkan diri dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya banyak kali dah cerita. Kan, cerita saya pun kadang ulang yang sama. Ada seorang cleaner. Datang awal masa saya kerja dulu. Saya punch card masa kerja di Jabatan Agama dulu, saya punch card 7.30 sebab anak hantar sekolah, jadi saya sempat masuk 7.30. Lepas tu nak ambil anak pula pukul 4.30, jadi saya keluar 4.30 kan. Tapi kalau saya sampai 7.30 untuk punch card tu, ada cleaner ni pukul 7 suku dah sampai. Kalau ikutkan 7 suku tu macam gelap lagi tau. Bila saya tanya, akak, makcik, dia memang pakat lebih berusia daripada mak saya. Tapi saya panggil akak lah kan. Kak, akak sampai pukul berapa? 7 suku datang ustazah. Akak masuk kerja pukul berapa? Pukul 8. Kenapa awal sangat? Tak apalah ustazah, lebih baik awal daripada lambat. Seremban ni tak ada jamnya tuan-puan sekalian. Tapi punyalah amanah dia. Kan kadang-kadang saya nak borak dengan dia pun dia tengah lat-lat ngemas-ngemas. Tak apa ya ustazah, akak kerja ni. Oh, dia punya amanah dengan masa. Gaji dia tak sampai 1,000. Kerja cleaner tuan-puan sekalian. Kadang tu kan saya kata, kak dah bersih dah cermin ni berapa kali kak nak lap. Tak apa, ni waktu kerja ustazah, saya kena kerja. Kadang kan dia bersih tandas, kamu. Akak dah bersih dah ni. Tak apa ustazah, saya kena cari kerja, ni waktu kerja. Ya Allah, tapi saya kenal dia. Orangnya tenang, orangnya baik, jaga aurat, jaga solat. Bila saya pergi rumah dia, rumah flat kos rendah. Tingkat berapa atas, rumah pun bersih, tenang, damai.
Maksudnya dia buat kerja tu bukan dia dapat jawatan, bukan naik pangkat jadi cleaner, master cleaner ke, dapat naik ni ke, adalah ibu tunggal besarkan anak-anak dia pun baik-baik. Bila saya kata ya Allah, memang betul lah. Kalau seseorang itu dia buat sesuatu kerana nak tunjuk pada Allah, pekerjaan dia akan jadi lebih baik. Sebab nak tunjuk pada Allah. Tapi kalau sebab nak tunjuk pada manusia, dia akan terhenti bila manusia dah puji. Dia akan kecewa bila manusia tak hargai. Itu contoh saya bagi. Tapi kita perlu faham manusia juga untuk motivasi. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Alam yang sangat penting, tuan-puan saya, itu alam dunia yang bakal penentu kepada perjalanan seterusnya. Kerana ketika di dunia inilah waktunya kita beramal tanpa dihisap. Amal tanpa dihisap. Amal je. Ke ada orang bila malam-malam nak tidur ada malaikat datang hisap? Asma Haron sebelum tidur kita cek dulu hari ni zikir banyak mana, dosa banyak mana, ni perangai hari ni buruk ni apa ni. Tak ada malaikat yang hisap kita sebelum tidur. Kalau ada malaikat datang hisap kita sebelum tidur, memang elok semua manusia di dunia ni. Tapi sebab ini waktunya, kau buat apa pun tak ada balasan. Kan? Maksudnya tak diperlihatkan. Buat dosa pun tak ada keburukan berlaku. Elok je kalau hari ni tak semayang, elok je esok makan kenyang hora-hori lagi. Tak tutup aurat pun elok je, tak ada masalah. Ini dunia dan ini antara permintaan Nabi SAW supaya azab bagi umatku ditangguhkan sehinggalah saat ajal dia. Maksudnya memang Nabi minta kalau umat terdahulu tuan-puan sekalian bila buat salah terus Allah turunkan azab. Kita bacalah kisah-kisah umat terdahulu. Semua ada azab terus dilupuskan Allah daripada muka bumi. Tetapi Nabi memang minta dengan Allah. Nabi sebut setiap Nabi ada permintaan dengan Allah. Termasuklah aku. Dan sesungguhnya aku meminta dua perkara untuk umatku. Yang pertama syafaatku. Dan yang kedua ditangguhkan segala azab ataupun kemarahan kemurkaan Allah sehingga saat ajal dia. Sebab itu peluang untuk umat Nabi Muhammad taubat sehingga saat nyawa dihakum. Subhanallah. Kalau umat terdahulu tuan-puan sekalian, bila melakukan syirik sampai satu tempoh, bukan ajar dia, Allah akan turunkan azab. Macam-macam lah kan tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi bila kita berada di alam dunia, adalah alamnya kita melakukan amal tanpa dihisap. Tetapi sebaik kita berpindah ke alam barzah tuan-puan sekalian, ini waktunya kita dihisap tanpa amal. Ini duduk alam barzah, nak semayang macam mana dah tak ada dah semayang. Nak zikir, tak ada zikir dah. Nak sedekah, tak ada dah. Semua tak ada dah, duduk diam di alam barzah. Ini waktunya dihisap tanpa beramal. Walaupun manusia menangis-nangis, nak sangat dikembalikan ke dunia untuk beramal. Sekarang alam dunia, waktunya kita beramal tanpa dihisap. Dan beruntunglah orang yang merasakan dirinya ataupun dia menghisap dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Barang siapa yang menghisap dirinya di dunia, maka ringanlah hisapnya di akhirat kelak. Ringanlah hisapnya di barzah. Barang siapa yang tidak menghisap dirinya, menghitung dirinya di dunia, maka dia tidak, beratlah hitungannya di barzah, beratlah hitungannya di alam akhirat. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Saya tahu masa dah habis, kesihatan saya pun tidak mengizinkan. Sakit kepala tu walaupun saya dah makan ubat tuan-puan sekalian, dia masih belum hilang. Cuma saya nak sentuh, bukan nak sentuhlah, sebagai kesimpulan. Kesimpulan kepada tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan hijrah muslimin muslimat sekalian. Sebelum kita meninggal dunia, saya nak bacakan ni, Masya Allah. Baiklah, Ustaz boleh tak tolong padam? Kan ada orang nak snap. Orang siapa yang nak snap, sini snap. Lepas tu saya nak padam. Saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Saya nak ni pilihan-pilihan hijrah. Apa pilihan hijrah yang kita boleh buat?
Okey, sahabat-sahabat, saya nak ajak satu je. Sebenarnya banyak lah kan kalau kita nak ajak, tapi nak ajak satu. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aurasna. Summa aurasna. Summa aurasna al-kitaba Summa aurasna al-kitaba allazina istafaina allazina istafaina min ibadina. Ini surah Fatir ayat 32. Okey, tuan-puan sekalian, maksudnya adalah dan kemudian kami jadikan Al-Quran, kemudian kami jadikan summa, kemudian kami jadikan Al-Quran, kami jadikan ataupun kemudian kami wariskan. Aurasna tu, ya, kami jadikan summa aurasna, kami wariskan Alkitab, Al-Quran. Ataupun kami jadikan Al-Quran pewaris. Jatuhlah kami wariskan Al-Quran allazina istafaina oleh orang-orang, oleh mereka yang terpilih min ibadina, daripada kalangan hamba kami. Okey, kalau ayat penuh tu, kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Okey, kemudian kami wariskan aurasna Al-Quran, kami mewariskan Al-Quran kepada mereka ataupun kepada mereka yang terpilih. Kan? Allazina, oleh mereka yang terpilih daripada kalangan hamba-hamba kami. Tuan-puan sekalian, kita sebut the chosen one. Kan? Betul tak Ustaz? Macam tu je. See? The chosen one. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita rasa kita nak terpilih, anak kita terpilih wakil sekolah, anak kita terpilih wakil negeri. Ya, kita boleh kejar. Dan orang Islam kalau dapat anugerah-anugerah, kita memang Masya Allah wakil Malaysia untuk peringkat ni. Sama ada dalam sukan ke, dalam aktiviti apa-apa ke, tuan-puan sekalian. Itu tak ada halangan selagi mana tak melanggar batas syarak. Subhanallah, bagus. Menaikkan nama wakil orang Islam. Wakil sekian-sekian. Boleh. Tetapi, subhanallah,
Bila saya tadilah kan kita study sikit, kita baca. Bila saya jumpa ayat ni, kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada mereka. Kita sebut kepada mereka lah. Kepada mereka. Allazina astafaina. Astafaina ni yang terpilih. Kalau kita sebutkan Al-Mustafa, Al-Mustafa, An-Nabiyul Mustafa. Maksud dia apa? Al-Mustafa, Nabi yang terpilih. Dan kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terpilih. Menjadi Nabi yang terbaik. Nabi Khatimun Nabiyyin. Menjadi Sayyidul Mursalin. Ketua para Nabi. Ketua para Rasul. Dan kita adalah umat yang terpilih. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terpilih, yang terbaik. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, marilah kita berhijrah untuk menjadi the chosen one. Menjadi manusia yang terpilih di kalangan manusia-manusia. Apa dia tuan-puan sekalian? Iaitu kemudian kami wariskan Al-Quran kepada mereka yang terpilih daripada kalangan hamba-hamba kami. Masya Allah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, kita mungkin dah tua. Nak hafal 30 juzuk mungkin tak mampu. Tapi marilah sama-sama kita mati dalam menghafaz Al-Quran. Macam mana tu Ustazah? Hafal mana-mana surah. Kita start dengan juzuk Amma contohnya. Dah habis, kita pergi surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Sajadah, surah Ar-Rahman, surah Waqi'ah, contohlah. Masya Allah. Biarlah mati dalam berjuang untuk menghafaz Al-Quran. Moga-moga kita tergolong di kalangan yang terpilih ni. Golongan yang Allah pilih untuk mewarisi Al-Quran, kitab Al-Quran. Saya percaya seorang ibu yang kuat baca Quran, hafaz Quran, anak-anak, kalau pun bukan anak, ada cucu dia yang akan hafaz dan akan menjaga Al-Quran. InsyaAllah keturunan orang yang menjaga Al-Quran ni pewaris Allah. Kami wariskan kitab kepada orang yang terpilih. Sampai zuriat keturunan pun Allah akan jaga. Masya Allah. Jadi antara keputusan yang terbesar seorang manusia apabila dia memutuskan dirinya untuk menjadi ahli Al-Quran. Dia memutuskan anak-anaknya untuk jadi ahli Al-Quran. Masya Allah. Jadi dia buat jadual harian dia mesti ada peruntukan khas untuk Al-Quran. Bukannya kalau sempat bacalah Al-Quran. Pesan pada anak, benda ni nanti kalau sempat, tak. Al-Quran menjadi satu kewajipan. Al-Quran menjadi satu kita sebut kalau dalam jadual tu perkara yang nombor 1. Al-Quran nombor 1, baru pergi kepada subjek lain. Kalaulah subjek lain tu anak tak cemerlang, tak apa. Matematik kurang cemerlang, bahasa Inggeris kurang cemerlang, tak apa. Kita memang nak dia cemerlang, tetapi bila Al-Quran dia tak cemerlang, tuan-tuan sekalian, itu yang paling kita kena bimbang. InsyaAllah kalau dia cemerlang Al-Quran, dia akan cemerlang yang lain. Percayalah, sebab Al-Quran adalah sumber semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan saya nak sudahi dengan beberapa firman Allah dan juga hadis Nabi SAW. Masya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Al-Hijr, surah Al-Hijr ayat 49, Allah berfirman, khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad. Nabi ibadi, khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad. Anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha pengasihani. Maha pengampun lagi maha pengasihani. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, akuilah kita terlalu banyak melalaikan masa kita. Umur kita sekarang dah, kalau saya umur saya 38. Umur tuan-puan yang dengar ni mungkin ada 40-50. Tuan-puan sekalian, agak-agak bila kita balik jumpa Allah lepas mati, kan bila dihitunglah waktu kita dengar Al-Quran terlalu sedikit, agak-agak boleh ke kita jawab, tak ada masa, tak sempat. Sibuk ya Allah, anak ramai. Sibuk ya Allah, kerja banyak. Sibuk ya Allah, gini-gini. Kan, jadi guru besar, jadi ni, sibuk, jadi ni. Agak-agak jawapan tu boleh Allah terima ke tidak. Sedangkan Allah yang paling tahu masa kita banyak dihabiskan untuk apa. Allah paling tahu tenaga kita banyak digunakan untuk apa. Allah yang beri kita semuanya. Allah ya syahid yang maha melihat, Allah yang basir yang maha menyaksikan, Allah yang syahid maha menyaksikan, Allah yang basir maha melihat.
Allah yang hasib yang maha menghitung, Allah yang razak yang berikan kita rezeki, masa, tenaga dan sebagainya. Allah Akbar tuan-puan sekalian. Saya kalau saya fikir saya sendiri, ini muhasabah untuk diri saya. Saya kata saya sibuk banyak benda nak urus apa dan semuanya. Kita perlu menguruskan hidup kita dengan Al-Quran. Mesti waktu kita akan tenang, urusan kerja harian kita, susah ataupun payah, senang ataupun mudah, memang sangat bergantung dengan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Kita dapati orang yang banyak baca Al-Quran dengan tenang, baca surah, ataupun dia cuba hafaz Al-Quran, dia menghayati Al-Quran dan menghidupkan Al-Quran. Pekerjaan dia dimudahkan Allah. Dimudahkan Allah. Menyebabkan kalau orang yang sama, pekerjaan jumlah yang sama, dia perlukan masa mungkin 5 jam kena settle. Tetapi bila orang ahli Al-Quran tuan-puan sekalian, dia buat pekerjaan yang sama, mungkin 2 jam dah settle. Sebab apa? Datangnya pertolongan Allah. Orang yang ahli Al-Quran ini sebenarnya keluarga Allah. Sentiasa bersama dengan Allah. Sebab dia adalah pewaris Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mewarisi Al-Quran. Mewarisi Al-Quran daripada Nabi, kemudian para ahli ulama, para hafiz dan kita. Ustazah, makcik dah umur 40, dah umur 50, 60, boleh hafaz Quran? Jangan bayangkan nak hafaz Quran tu mesti 30 juzuk. Saya pun nak mati sebagai penghafaz Quran. Walaupun tak habis 30 juzuk. Walaupun 2 juzuk saja. Walaupun 4 juzuk saja. Tapi biarlah. Walaupun satu ayat demi satu ayat. Masya Allah. InsyaAllah tuan-puan dimati Allah sekalian. Allah maha pengampun. Sebagaimana firman Allah yang kita bacakan tadi. Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu kita. Anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah maha pengampun. Yang menerima dan maha mengasihi. Jadi kita sama-samalah hijrah apa hari ni? Bertaubat kepada Allah. Kita tak nak tipu Allah tuan-puan sekalian. Kata kita sibuk tak ada masa dengan Al-Quran. Kita tak nak tipu Allah. Jadi apa yang kita boleh buat sebab dah kantoi. Memang kantoi pun. Kan memang Allah tu maha melihat. Apa yang kita boleh buat? Mohon ampun. Nak tebus balik masa yang lepas tak boleh dah. Nak ulang balik tak boleh. Yang kita boleh ketahuilah bahawasanya Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu kita sesungguhnya. Anni anal ghafurur rahim. Aku maha pengampun dan aku yang maha pengasihani. Itu Allah sebut. Jadi taubat, minta ampun dengan Allah dan cuba hijrah diri kita semakin dekat dengan Al-Quran insya-Allah. Makin dekat dengan Al-Quran, makin dekat kita dengan Allah. Maka kita akan dapat semua yang kita hajatkan. Sebab Allah lah pemilik semuanya. Rizki, ketenangan, kesihatan, kebahagiaan dan semuanya. Subhanallah tuan-puan sekalian. Sekadar itulah perkongsian. Mohon maaf di atas kekurangan. Saya kurang sehat. Sakit kepala, berdenyut-denyut. Dan alhamdulillah syukur sangat. Sebab Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk menyampaikan. Walaupun mata tu macam kelip-kelip. Sebab ni dia macam apa ya? Macam berpinar. Macam tu. Tapi bercakap, suami saya tahu kan, kalau bercakap tu nampak sehat lah sikit. Lepas habis camar tu nampaklah tak sehat tu. Sebab semangat cakap tu, ada semangat bila bercakap. Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur dan saya nak mengajak tuan-puan sekalian, marilah sama-sama kita menyumbang. Ni yang panggil hijrah ni. Hijrah apa tuan-puan sekalian? Siapa yang nak hijrahkan harta dia ke alam yang kekal abadi, sedekah. Ustazah, saya ni sayang sangat kereta ni. Macam mana nak hijrahkan kereta ni ke alam barzah? Al-akhirat boleh. Gunakan kereta untuk jalan-jalan kebaikan. Sebab kebaikan yang kita guna kereta tu akan kekal selama-lamanya. Ustazah, rumah ni ya Allah, sayanglah kalau saya mati tinggal macam ni. Jangan bimbang. Gunakan rumah tu tempat untuk menghidupkan sunnah Nabi. Rumah tu untuk berkasih sayang. Rumah tu buat majlis ilmu. Dah habis pandemik ni, buatlah kuliah ke, buatlah tempat ngaji Quran ke. Rumah tu memang tak dibawa dalam kubur. Tetapi keberkatan rumah tu boleh jadi kekal abadi. Masya Allah. Jadi apa yang kita sayang di dunia hijrahkan awal-awal. Hijrahkan untuk apa-apa yang bentuk akhirat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ni sekolah ni mengharapkan sumbangan daripada kita. Ada nombor telefon tak Ustaz? Saya nak sebutkan. Anda boleh hubungi Sekolah Menengah Agama Al-Hidayah Kuala Kurau Perak ni. Kan, terima kasih ya Pengetua Tuan Haji Muhammad Azhar. Mereka mohon kutipan dana untuk program-program pembangunan syakhsiah, pembangunan agama, kan, macam-macam lah untuk pembentukan generasi Islami, generasi Qurani, masya-Allah. Jadi ni insya-Allah infak kita ni sangat akan dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk ummah.
Jadi marilah sama-sama, kalau siapa yang nak menghubungi, nombor telefon pihak sekolah ialah berapa Encik? Saya tulis. Tak ada dalam grup syarikat ke? Tak ada? Subhanallah. Astagfirullahalazim. Tak ada dalam grup hijrah. Tim daripada tadi dia orang tak share nombor. Ustazah dah minta tadi share nombor telefon. Sebab kalau kita buat StreamYard mungkin ada nombor phone, ada nombor akaun, tapi sebab ni sekolah apa tuan-puan sekalian? Sekolah Menengah Agama Al-Hidayah. Sekolah Menengah Agama Al-Hidayah. Betul dah pin tapi orang tak tengok. 011 1505 7952. Saya memang suka macam ni sebab kadang pin ni orang tak tengok pin mesej, orang tak belik balik. Orang tak tengok tuan-puan sekalian. Jadi nombor telefon ni ada nama tak? Tak ada. Okey, ini nombor telefon kalau tuan-puan sekalian. Puan Zubaidah. Puan Zubaidah. Okey. Siapa yang nak menyumbang lebih, nak pergi ziarah, siap nak pergi ziarah tengok apa-apa keperluan sekolah ke apa, nak wakaf ke apa, hubungilah Puan Zubaidah 0111-1505-7952. Sekolah Menengah Agama Al-Hidayah, Perak Perak Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga berjumpa lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.